Okay, Assalamualaikum. uh, Hari Rabu 14 bulan 4. Okay, hari ni nak cerita pasal pelaburan emas vs pelaburan permata. Okay, sembang santai je lah. Aku pun nak cerita banyak-banyak, tak syok juga. Ni sebabnya ada beberapa, lebih daripada 5 orang lah yang nak invest, yang sanggup bayar RM200,000, RM300,000, RM1 juta, RM2 juta. Ini bukan sembang kari lah, bukan sembang kari dal, parpu semua. Ni sembang betul. So aku tak ambil sebabnya aku tak berani nak ambil risiko untuk bagi pulangan balik. Maksudnya kadang-kadang kita invest ni, kita fikir short term. Hari ni invest, besok dapat duit. Tu orang kita lah tu. Sama, aku pun sama. Kalau boleh nak letak duit ni, besok nak ada duit lah. So yang paling cepat, emas lah. Maksudnya hari ni ambil, hari ni boleh jual, tapi ada susut nilai. Itu masalahnya. Permata, hari ni ambil, hari ni pun boleh jual, tak ada susut nilai. Cumanya bukan semua orang pandai. Semua orang tahu, semua orang boleh jual, tak semua tahu. Tapi emas ni aku nak ambil mudah. Kalau kita hancurkan sekalipun, kita lebur, kita bentuk dia, masih ada nilai. Batu permata kalau jatuh, pecah, memang tak ada nilai dah. Kecuali kita boleh bentuk, jadikan batu cincin ke, jadikan halus bentuk-bentuk cutting diamond kan. Tapi kalau dah hancur, memang tak boleh buat apa lah. Mungkin ada boleh buat serbuk untuk buat gambar kan. Di setengah orang dia hancur, lebihan daripada permata, dia hancurkan, dia buat bentuk gambar, gambar harimau ke, gambar orang ke, gambar apa, macam-macam lah. Okay, tu kalau hancur lah. Tapi emas kalau hancur, lebur, boleh dibentuk semula. Yang ni tak boleh, permata tak boleh. Okay, ambil satu contoh. Ini dipanggil rhodolite garnet, spesies garnet dalam family garnet lah. Okay, dan beratnya 30 karat ke atas. 30 karat ke atas. Kau nampak tak? Dia punya warna merah kan? Okey. Ini 10 gram emas. 10 gram emas. Okey, kalau ikut saiznya, nampaknya lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama lah saiznya. Cuma nilainya tak sama. Sebabnya emas ni kita tahu, sedia maklum yang ada market price untuk emas lah. Maksudnya kalau hari ni, kalau tak silap aku, 999, 252, 253, 250 ke 250 ke atas lah. Ni 999, 24K. Okey, untuk garnet RM15 ke atas per karat. Bergantung kualiti. Dia ada kualiti. Macam emas, kita tahu purity dia saja, ketulinan dia saja. Dia ada 9K, dia ada 14K, 10K, 18K, 20K, 22K, 24K. Ni yang paling tinggi lah, 24K 999. So 999 ni nilainya, kita ambil satu contoh, RM200 lah. Tak mau banyak lah, RM200 1 gram. So satu gold bar ni nilainya RM2,000. Dari susut nilai pula kalau kita nak jual, betul tak? So dia jangka masa panjang. Yang paling baik jangka masa panjang lah ni, bagi akulah. Orang lain aku tak tahu. So untuk permata, hari ni kita beli, hari ni kita nak jual pun tak ada susut nilai. Tak ada susut nilai. Cuma yang masalahnya, bila kita nak jual pada orang yang tidak tahu pasal permata atau tidak mencari. Sebab dia ni bergantung pada demand, permintaan. Okay, kena faham. Permintaan ni orang nak carilah. Kalau orang tak beli pun tak apa. Maksudnya kalau tiba-tiba kita nak pakai duit, saya nak pakai duit, nak jual RM2,000, kita beli RM10,000 contohlah. Memang mungkin orang akan beli kalau orang tu tahulah. Tapi emas, kita cakap macam mana pun, dia orang dah tahu. 90%, 99% orang yang ada akal, yang pandai, yang bijak, yang dah matang, memang tahu emas ada nilai. Emas ada nilai. Selain emas, ada rhodium, ada platinum, ada perak, ada palladium, banyak lah. Okay, ini antara yang berharga, yang orang cakap baik untuk pelaburan, tapi jangka masa panjang. Okay, untuk garnet, untuk batu permata lah, bukan jangka masa panjang saja, jangka masa pendek pun ada. Bergantung pada demand dan supply lah.
Kalau permata ni hanya ada satu saja di muka bumi ni dan aku jada, memang siapa nak, aku nak 1 juta. Nak beli lah, tak nak beli tak apa. Tapi emas masih di Lombong. Batu permata pun masih di Lombong. Tapi tak semua orang cakap ada di muka bumi ni, masih banyak lagi. Tak tahu. Ada yang dah tak ada, macam garnet ni masih boleh dapat lah. Cuma saiz dan kualiti macam ni, bersih macam ni, agak susah lah nak jumpa. Biasanya kalau besar pun dia tak berapa cantik, macam tu lah. So nilainya lebih 5,000 lah nilai ni. Harga tu kita boleh sebut, kita tak kisah nak sebut berapa. Cuma emas ni bergantung pada tukang jual, tukang beli lah. Yang menjual dan membeli ni lain. Okay? Dia ada pula, kalau kita jual, kita beli borong, harganya lain. Kalau kita pengguna, harganya lain kan? Penjual harganya lain, pemborong harga lain, penghilang pula harganya lain. Macam batu permata sama. Tapi batu permata ni, kalau nak cerita pasal susuk nilai ni, sepanjang yang aku main lah, yang aku tahu, yang aku study, yang aku dah buat lebih daripada 5 tahun ni, memang tak ada susuk nilai lah. Tak pernah lagi rugi. Tak pernah lagi. Sepanjang aku main lah. Paling sikit pun untung mungkin 100-200 ringgit untuk satu biji lah. Tapi jarang dapat. Sebab apa? Kadang-kadang kita memilih batu permata ni, kita nakkan yang cantik. Macam emas lah. Orang beli ada bentuk gold bar, ada bentuk ikan, ada bentuk ayam, ada bentuk bulat, ada bentuk dinar kan? Betul tak? So macam batu permata ni, dia banyak potongan dan dia lebih rumit daripada emas, sebabnya bergantung pada kualiti. Dan harganya pula bukan ada market price yang kita boleh tengok di mana-mana tempat. Macam kedai emas, kita tahu dekat situ dia akan tulis 24K berapa, 18K berapa, 375 berapa kan. So batu permata tak ada. Kadang-kadang kita pergi kedai-kedai butik mewah, kita tengok macam contoh Habib jual pokong, wacan, itu dah nama-nama besar tu. Kita pergi, nilai yang dia jual, harga yang dijual tu tak masuk akal. Tapi kalau nak sembang tak masuk akal ni, kedai emas pun sama juga. Sebab apa? Dia ada dia punya rate, dia punya apa, dia punya nak bayar staff, sewa dia. So ada brand pula, dia orang dah ambil masa yang lama, keluar duit, spend masa yang lama untuk buat iklan kan, dia punya marketing. So itu dia orang nak cover balik lah. Sama macam aku, hanya penjual online, penjual kecil-kecilan lah. Ada yang sahabat-sahabat yang lain yang ada kedai, dan dia orang jual tinggi sikit pun mungkin sebab nak bayar staff, bayar sewa kedai kan. Kalau seorang staff 1,500, 2,000, kalau 5 orang dah 10,000. Kedai lagi, kedai takkan sewa 600 kan. Kalau kedai tu kecil, jauh-jauh tu okey lah. So berbalik pada batu permata dan emas tadi lah. Untuk jangka masa panjang, emas ni bagi aku okey lah. Memang aku pun ada simpan, cuma tak banyak lah. Sambil-sambil jual permata, untung kita beli emas lah. So untuk batu permata ni, satunya kita tak ada tempat untuk pajak dan jual. Ada 2-3 tempat lah jual for cash. Banyak lah, ada 2-3 tempat yang aku tahu. Tapi dia tak ambil tinggi dan dia tak ambil semua jenis. Macam garnet ni, kalau macam ni mungkin lah, sebab apa, saiz dia besar, kualiti dia masih ada. Kalau yang kita tahu, yang untuk penjual permata lah, market yang kami tahu untuk jual dan kami tahu tinggi permintaannya, salah satunya delima, tu yang di tengah tu lah, tu merah, zamrud dan sapphire. Yang lain tu sapphire lah. Ni paparaja, yellow sapphire, white sapphire, pink sapphire. Okey. Yang merah tu saja nilai dia lebih 100,000. Nilai dia. Yang hijau tu lebih 10, yang biru pun lebih 50,000, yang kuning tu lebih 5,000, yang color macam paparaja tu lebih 10,000, pink tu lebih 20,000. So nilai dia lah. Ini yang kita nak cerita pasal nilai ni. Memang orang cakap supply dengan demand lah. Kalau supply tu kurang,
demand tinggi, jadi harga batu memang makin tinggi lah. Sama macam emas, bila emas tak ada, emas yang ada di market kita sajalah, dia akan jadi tinggi sikit. Tu bab emas ni aku tak pandai sangat nak sembang sebab aku tak main emas. Cumanya untuk invest, bagi aku emas. Kalau korang pandai saham, main saham lah. Kalau ada benda lain korang boleh invest macam tanah ke rumah kan. Cumanya untuk yang nak invest tu, terima kasih lah kerana percayalah. Cuma minta maaf aku tak ambil sebabnya aku tak berani. Sebab salah satu sebabnya, contohlah aku dah invest 100,000 dalam masa setahun. Orang yang aku invest, maksudnya korang invest kat aku tak boleh jual barang tu. Satu masalah pemata ni, dia bukan boleh terus jual. Korang kena cari pembeli yang betul, masa yang betul, harga yang betul. Sebab apa, bila korang jual, korang belum tentu boleh dapat beli yang sama dengan harga yang sama korang beli dulu. Sebab hari ni contoh aku ambil garnet ni, aku beli 1,000, aku jual 5,000. Selepas 1 tahun lah, ada untung 4,000 kan. So nak beli balik belum tentu dapat 5,000, belum tentu, mungkin 6,000, 7,000, tapi aku dah untung 4,000 tadi. So macam emas, hari ni kau beli, hari ni kau boleh jual, boleh jual. Mungkin susut dia 3% untuk gold bar lah, yang aku tahu 3% lebih ke 4%, tak tahulah. Okay, tapi masih boleh jual. Rugi sikit lah, tapi untuk jangka masa lama, bila korang jual memang ada untung. Tapi nak beli balik dengan harga yang sama pun tak boleh. Cuma lebih mudah jual emas ni daripada permata. Lebih mudah. Siapa pun, kalau orang datang rumah nak rompak sekalipun, kalau dia rompak ni memang nangis lah nak jual kan. Boleh jual walaupun kalau dia ambil satu bekas ni jual 10,000 sekali, memang boleh jual kalau orang tu tahulah. Sebab ni lebih daripada 50, lebih daripada 100,000 dalam bekas ni saja. Lebih nilai ni. Harganya jangan tanyalah, ni nilai saja. Harga yang kita sebut, nilai tu kita dah tahu daripada pasaran. Untuk ruby 1 karat high quality boleh pergi 1 juta USD, boleh pergi. Zamrud boleh 300 K boleh pergi. Sapphire, pink, white sapphire, Patparaja, banyak jenis yang kita tahu. Paling keras di muka bumi ni, mineral untuk batu mata ialah diamond lah, belian. Jadi banyak orang suka diamond ni sebab dia lebih banyak didedahkan pada orang kita lah daripada permata yang lain. So untuk pelaburan emas dengan permata ni, aku saja yang nak invest tu beli emas lah. Korang sesak-sesak pun boleh pajak ke, boleh jual semula. Batu permata memang menguntungkan, tak dinafikan, memang menguntungkan. Sebabnya aku sendiri dah berniaga. Inilah duit belanja, duit kahwin, duit sara anak isteri, duit untung beli emas. Tapi kena pandai lah. Sebab sekarang ni penjual tumbuh buat cendawan lah, cendawan selepas hujan kan. Tapi itu tak ada masalah lah, sebab masing-masing ada cara berniaga masing-masing. Sekarang pula orang dah lebih kepada jual live. Mudah lah orang cakap nak bertanya, melihat kan. Ada setengah macam aku tak pandai buat live. Lagi satu, barang aku tak banyak, so aku tak boleh nak lawan orang yang buat live ni. Barang tak banyak, kalau ada 2-3 barang je, macam ni 4-5 biji je. So tak ada orang nak beli, tiba-tiba nak beli 50,000 tanpa dia kenal, tanpa dia tahu apa yang dia nak beli, tanpa ada knowledge. So bagi aku investment yang terbaik setakat ni lah, aku emas lah. Permata ni aku jual untuk beli emas atau beli benda lain. So boleh belilah, untung sebab dia lebih menguntungkan daripada emas. Ni yang aku dah lalui lah. Cakap lah siapa pun, kalau main permata memang untung. Kalau kita tahu jual rugi tu memang tipu lah, tu bukan berniaga lah. Kita jual air pun nak untung juga kan. So bagi aku permata memang menguntungkan. Bila cerita pasal investment ni, dia yang aku takut. Sebab apa, bila orang cakap saya nak jual balik, boleh, tapi dia bukan dekat aku lah. Kalau aku nak, aku akan minta balik. Harga tu aku offer lah. Contoh aku jual kat korang 10,000, aku boleh jual balik 25,000, aku akan minta 15,000. So aku untung 10,000 lagi kan? Tapi bukan mudah lah. Bukan mudah. Sebab apa, barang yang kita nak balik tu mungkin dah tak ada lagi.
Macam Garnet masih boleh cari, cuma saiz ni aku tekankan dia ada kualiti. Daripada segi carat, cut, color, clarity. Carat tu berat, 1 carat bersamaan 0.2 gram. Emas hanya pakai dalam gram lah. Kalau kilo aku tak mampu lagi nak beli 1-2 gram boleh lagi lah kan. Kilo tu biasanya toki-toki emas lah, penjual emas online ke, ada kedai ke kan. Sebab dia orang tahu macam mana pun boleh jual. Permata ni kita tidak diredahkan. Kalau cakap mata 10,000, gila kau baik beli emas. So memang mindset orang baik beli emas. Memang bagi aku beli emas tak ada masalah. Tapi untuk lelaki perhiasan memang batu permata lah. Gelang tak boleh pakai, rantai tak boleh pakai, emas tak boleh pakai, perak saja. Perak kosong pun okey juga kan, hidupkan sunnah. Tapi bila kita dah pandai, kita dah diredahkan dengan dunia batu permata ni, memang kita, orang cakap mesti nak ada something dekat kita pakai macam kita pakai jam kan. So bagi aku itulah, cerita banyak pun panjang-panjang tak syok juga kan. Cuma terpulang pada korang lah. Aku dah bagi pendapat aku. Kalau rasa baik, terima. Kalau tak, buat tak tahulah. Kalau bagus, share lah kan. Untuk yang nak invest, tadi macam aku cakap, minta maaf lah, aku tak ambil investor atau funder yang nak fund. Bukan pasal aku banyak duit, bukan pasal aku sombong, bukan. Sebabnya macam aku cakap tadi lah, korang kena belajar dulu basic untuk menjual dan membeli, dan tahu sedikit pasal batu permata yang korang nak beli. Itu sangat penting lah. Sebab investment ni kena ada knowledge. Jangan letak duit saja. Okay, tak tahu berapa nilai nak jual, berapa nilai nak beli. Okay, so mungkin aku akan sembang benda lain pula lah pasal, yelah, tak tahu nak sembang apa sebenarnya. So ada masa ni aku sembang lah sikit-sikit. Ni pun sebab customer lah. So itu sajalah. Okay, selamat berpuasa. Assalamualaikum.